Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung episod rawatan. Bagaimana proses rawatan dan bagaimana untuk menanam benda tersebut. Buluh runcing ataupun dikenali sebagai buluh merupakan salah satu benda yang sangat dibenci ataupun mendapat menyakiti entiti tersebut. Tetapi miang buluh, ramai yang akan menggunakan miang buluh untuk dijadikan sebagai salah satu bahan untuk buat santau ataupun sihir ataupun dark magic. Jadi kepada anda semua, setiap benda yang Allah ciptakan kepada kita, gunakanlah untuk benda yang baik. Tidak perlu gunakan untuk benda yang jahat. Setiap pokok, setiap bahagian pokok akan ada satu bahagian yang menjadi racun dan satu bahagian akan menjadi penawar. Jadi di sini saya cuba highlight bahawa buluh runcing ataupun buluh tunggal yang merupakan salah satu teknik rawatan yang digunakan oleh seorang ustaz yang berasal daripada Mersing. Jadi teknik rawatan tersebut telah diguna pakai dan telah membuatkan pihak kami di pihak restoran sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana telah dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kisah tersebut bermula dan proses rawatan tersebut dimulakan dengan dia datang pada hari yang seminggu kemudian selepas, tapi pada malam Jumaat. Kenapa dibuat pada malam Jumaat? Apa maksud malam Jumaat? Kenapa sering kali malam Jumaat menjadi satu benda yang misteri? Okey, jadi saya ingin merungkaikan sama ada misteri tersebut menjadi salah satu misteri ataupun salah satu mitos. Terserah kepada anda untuk menilai sama ada teori ataupun saya punya pandangan adakah benar ataupun tidak. Anda boleh komen dekat bawah, insya-Allah saya akan reply. Jadi, okey, malam Kliwon ataupun lebih dikenali malam di mana malam Jumaat bertembung dengan bulan penuh. Malam tersebut sangat dikenali di dalam kalangan orang Indonesia dan pengamal-pengamal perubatan, iaitu dark magic. Iaitu paling banyak negeri yang mengamalkan ilmu perubatan dark magic adalah negeri Perak. Perak antara negeri yang paling tertinggi iaitu dalam kalangan dark magic, pengamal perubatan, ilmu hitam. Sama ada ilmu hitam ini digunakan secara baik ataupun tidak, saya tak boleh nak menilai. Selagi ia menduakan Allah SWT, maka bagi saya adalah itu syirik. Kalau anda berdamping ataupun mempunyai pendamping, itu tidak menjadi masalah kerana anda tidak membuat apa-apa perjanjian dengan mereka. Kerana mereka datang dan pergi sesuka hati, tidak perlu ada tumbal ataupun korban ataupun makanan yang akan diberikan, dihidangkan kepada mereka ataupun turun-temurun diwarisi kepada keturunan kita. Jadi di sini daripada keturunan Adam, iaitu cucu cicit Adam, mereka akan menyesatkan kalangan-kalangan kita seperti mana dalam surah Al-Quran. Mereka akan menyesatkan cucu cicit Adam sehingga hari kiamat. Jadi di sini saya cuba untuk sampaikan proses rawatan di sini agak misteri dan juga agak simple, tetapi alhamdulillah. Jadi 7 buluh runcing telah pun dipotong dan diletakkan pada 7 tempat yang sama, iaitu tempat yang pertama di lobi restoran, di pintu masuk dan juga pintu pintu keluar dapur, dekat bilik meeting mesyuarat, bilik toilet ataupun tandas awam, dan juga diletakkan di bahagian tempat penyimpanan makanan dan juga satu lagi diletakkan di bahagian loteng. Jadi buluh tersebut diletakkan dan dibiarkan untuk melihat ataupun mengunci ataupun memasukkan entiti tersebut. Okey, itu apa yang difahamkan oleh pihak kami. Okey, sambil meletakkan buluh runcing, maka pihak kami daripada staf 7 orang ni diminta untuk membaca ayat kursi, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu la ilaha
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعطه حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Setelah setiap satu cucuk, dia akan membaca ayat kursi, dan pihak dia ustaz tersebut mengazankan pada pintu masuk dan juga pintu keluar. Jadi pihak ustaz tu pun cakaplah pada pihak kami untuk memantau sama ada benda itu akan datang mencari semula barang dia yang disimpan. Jadi untuk mengetahui siapakah tuan empunya barang tersebut, pihak kami telah diberitahu bagaimana cara untuk mengetahui iaitu tuan empunya tu siapa yang penghantar tersebut. Jadi pada malam tersebut ustaz tu pun pulang semula ke Romping. Okey, dia balik hari. Okey, jadi pada malam tersebut, pada malam Jumaat, pihak kami iaitu ada lebih kurang dalam 4 orang, yang lain-lain tidak, maksud saya tidak kuat semangat. Jadi 4 orang ni kami pun menunggu di satu tempat yang agak strategik, di mana pihak kami dapat melihat keseluruhan keseluruhan restoran tersebut daripada pintu masuk hingga pintu keluar. Jadi kami ingin melihat siapakah yang akan datang untuk mengutip semula barang-barang dia setelah diletakkan buluh runcing tersebut. Jadi pada masa tu lebih kurang dalam syarat-syarat dia untuk melihat tidak boleh tidur langsung. Kalau tertidur, kita bangun dikira entiti baru, ataupun kita dipanggil diri kita benda ataupun sesuatu perkara yang baru bagi pihak entiti tersebut. Jadi dia dapat mengesan kehadiran kita. Jadi yang kedua, syarat kedua, tidak boleh datang bulan. Orang yang datang ataupun untuk join tidak boleh datang bulan. Kenapa? Sebab dia antara benda yang senang untuk dimasuki, ataupun paling lemah semangat, ataupun berdarah kotor. Syarat yang ketiga, tidak boleh membaca apa-apa ayat kursi, ayat Al-Quran, surah, selawat, apa-apa tidak boleh. Kenapa? Sebab apabila kita membaca surah, maka entiti tersebut tidak akan datang untuk mengutip, maka dia akan perasan dengan kehadiran 4 orang yang memantau dari jauh. Faham maksud saya? Jadi pihak kami 4 orang dalam keadaan yang serba salah, takut tapi nak tengok. Okey, nak tengok saya Okey, saya teruskan. Terutama pihak kami, iaitu kami tidak boleh untuk membaca apa-apa surah. Jadi kami dalam keadaan yang ketakutan, tapi terutama sekali saya sebagai pengurus sebuah resort ingin mengetahui sendiri dengan mata sendiri. Saya ingin melihat dengan mata kasar. Saya tidak menyatakan bahawa saya terlalu berani, dan saya tidak menyatakan bahawa saya terlalu takut. Okey, jadi di sini saya ingin sampaikan bahawa dalam keadaan kami pantau tu, kami tidak boleh membuat 3 perkara, tidak boleh melanggar pantang larang tersebut. Jadi lebih kurang dalam pukul 1, maka dalam keadaan kami yang takut, dalam keadaan kami yang serba salah nak join ke tidak. Okey, jadi pada masa tu kami pun macam okeylah, tak apalah, kita teruskan. Okey, dalam keadaan yang kami tidak tidur dan kami berborak dalam keadaan yang berjaga-jaga, tidak boleh menyebut apa-apa perkataan, iaitu Allah ataupun Muhammad. Tidak boleh menyebut apa-apa perkataan. Okey, jadi maka kami borak macam biasalah. Okey. Selepas tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi, kami melihat di luar jendela. Ketika itu kami buka jendela seperti biasa, rumah chalet resort. Buka jendela, maka kami buka, biarkan terbuka. Kami melihat suasana malam. Suasana malam dingin. Ketika malam tersebut, maka waktu itu kami hanya melihat, hanya disinari malam, iaitu bulan mengambang. Ketika itu suasana kami pokok
kelapa. Ada satu pokok kelapa di mana pokok kelapa tersebut bergoyang sendiri. Masa tu saya tak perasan. Salah seorang staf perasan. Dia bergoyang, dia seolah-olah melompat daripada satu pokok ke satu pokok. Seperti mana saya pernah bagi tahu kat korang, itu merupakan betina. Dia menyeret. Okey, jadi dia macam daun kelapa tu satu pelepah saja bergoyang. Masa tu saya kata pada staf lah, mungkin tupai. Jadi pada masa tu tak perasan. Saya tak boleh nampak. Tapi saya boleh rasa. Saya boleh rasa kehadiran dia. Saya tak boleh nampak. Alhamdulillah hijab saya masih ada 7 lapis. Jadi pada masa tu ada salah seorang staf, dia boleh melihat. Dia kata ada perempuan. Dia melompat duduk atas daun pelepah dan dia duduk atas bumbung sekarang. Okey, lepas tu tak apa. Masa tu tiba-tiba dia macam benda tu dia kata hilang. Okey, lepas tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Tepat 3 pagi ada datang dia macam seorang perempuan yang kami sendiri kenali, tetapi badan dia berbentuk kuda. Dia berbadan kuda. Okey, dia datang, dia masuk daripada pintu depan restoran. Dia memang akan masuk pintu depan. Lepas tu dia jalan pusing keliling restoran. Dia tak boleh masuk sebab dah diletak buluh runcing. Dia masuk pintu depan restoran sebab tak diletak buluh runcing. Yang letak buluh runcing adalah depan pintu masuk dapur, tapi pintu restoran tak diletakkan buluh runcing. Jadi maka benda tu dia datang masuk situ dan dia pusing keliling restoran. Maka ketika itu kami melihat dan kami kenal siapa dia. Okey, seorang manusia perempuan berbadankan kuda. Pada masa itulah kami dapat melihat, dan pada masa itu dia memandang ke arah kami berempat. Masya Allah, subhanallah. Okey, masa tu dia pandang ke arah kami berempat. Rupa-rupanya salah seorang kami membaca ayat kursi. Salah seorang daripada kami melanggar pantang larang membaca ayat kursi. Kenapa? Sebab dia takut dia melihat perempuan melompat atas pokok. Jadi baca ayat kursi. Dan dia telah menyedari kehadiran kami. Dan pada waktu itu saya pun terus message dan call terus saya message dulu kepada ustaz tersebut. Ustaz, dia dah perasan dah. Okey, kalau dah perasan jangan keluar pada bilik tu. Masing-masing terus tutup pintu tutup jendela ataupun tutup tingkap. Okey, duduk kalangan korang, jangan keluar mana-mana, duduk situ, jangan keluar lagi. Okey, so tunggu dulu. Okey, lepas tu kami diganggu dengan bunyi anasir pintu dibuka. Okey, pintu tu diketuk dan dibuka. Dia marah. Okey, tapi tak ada apa-apa, angin sahaja. Lepas tu angin hanya masuk macam tu saja. Jadi pada masa tu kami pun dalam keadaan baca, ketakutan juga, tapi saya memberanikan diri dalam kalangan 4 orang. Jadi saya kata, jom kita jalan, kita keluar sambil baca ayat kursi. Okey, dalam keadaan yang takut, hampir ada salah seorang staf menangis, hampir histeria. Jadi saya kata, balik dulu, tak apa nak teruskan, nak ikut. Jadi pasal tu saya leading lah, pergi ke tempat yang ditanam barang tersebut. Di bawah resort kami ada ditanam barang. Saya letakkan kepala seperti itu. Saya melihat di bahagian bawah tu, dan saya nampak ada 4 pasang kaki sedang menunggu saya. Dia tak melihat, dia menunggu. Dia macam ada nampak 4 kaki kuda. Okey, jadi pada masa tu saya tak apalah, biarkanlah. Okey, tak apa. Saya pun masuk ke dalam restoran sebab ustaz tu kata masuk dalam dapur sebab telah dipagar. Okey, tak apalah, masuk dalam dapur. Jadi pada masa tu ustaz tu kata pesanlah kepada saya untuk meletakkan surah Yasin untuk diletakkan pintu keluar, sebab macam mana pun dia masuk, dia akan keluar pintu keluar. Okey, tu yang pertama, dia akan keluar pintu belakang. Okey, jadi pada masa tu saya letak surah Yasin. Kalau surah Yasin dia bergerak sedikit, bermaksud dia tak berapa kuat. Tapi kalau surah Yasin tu terjatuh, okey, bermaksud itu adalah kuat. Terserah pada korang sama ada nak percaya ataupun tidak. Okey, terserah pada korang untuk menilai jalan cerita ini sama ada dibuat-buat ataupun tidak. Selepas korang saksikan video tersebut, insya-Allah korang akan percaya apa yang saya cuba sampaikan. Jadi pada masa tu, masa kami letak surah Yasin itu bergerak sedikit.
maksudnya dia marah, tapi dia punya kekuatan ni tak berapa kuat, dia masih boleh dikontrol. Dia berdendam disebabkan kisah 10 tahun yang lalu. Okey, jadi dia melepaskan keram dan dihidupkan semula oleh tuan dia. Jadi kami tahu siapa tuan dia dan saya pun memberitahu kepada tuan tanah. Tuan tanah, saya kontak dengan owner tanah dan dia pun cakap benda yang sama dan cerita dia tally. Cerita bila tally bermaksud cerita tu bukan dibuat-buat oleh pihak ustaz ataupun pihak saya sendiri. Pernah berlaku 10 tahun yang lalu dan sekarang berlaku pada 2019. Okey, itu saya cuba sampaikan. Itu sahaja, nantikan episod berikutnya selepas anda melihat video tersebut, insya-Allah. Okey, jadi kepada semua saya nak pesan kepada anda, kalau saya nak memberi satu persoalan. Kenapa orang sekarang meletakkan kalimat bismillah, assalamualaikum, kalimat-kalimat yang ada tulisan Allah di hadapan pintu masuk? Kenapa? Sebab benda-benda tersebut hanya akan masuk pintu depan, tapi dia akan keluar tak kisah mana-mana pun. Jadi kalau korang nak detect kehadiran mereka, boleh detect. Korang letaklah satu loceng, iaitu macam gantungan di bahagian pintu depan, tetapi tidak masa tu korang kena letak, tapi korang kena tahulah. Okey, kalau gantungan itu berbunyi tetapi tiada angin, maka korang kena faham. Okey, saya bagi satu persoalan yang berikutnya, yang kedua, iaitu kenapa mesti ada pintu dan direkakan tingkap di sebelah pintu? Kenapa? Sebab memudahkan kita untuk melihat siapa yang ketuk pintu. Betul? Jadi kalau siapa yang ketuk pintu, biasakan diri melihat ikut tingkap. Okey, kalau korang berani, ada kekuatan, kalau ada orang ketuk pintu tetapi tidak memberikan salam, maka korang tengok kot tingkap. Okey, melihat kot tingkap. Kalau tak ada apa-apa, tak perlu buka, jangan buka. Saya tak kisah sama ada korang nak percaya ataupun tidak, tapi inilah yang dikatakan misteri, yang dikatakan mitos, yang masih lagi diguna pakai sehingga kini, yang masih lagi boleh relevan bermaksud benda tu menarik ataupun masuk akal oleh kita yang sebagai generasi Gen Y untuk menerima apa benda yang orang kata mitos ataupun misteri yang dahulunya turun-temurun ilmu tersebut. Okey, itu sahaja. Saya akan teruskan nanti, jumpa di kemudian episod untuk proses rawatan, iaitu proses untuk menanam dan menarik kembali semula apa yang telah ditanam. 7 buluh runcing yang telah ditanam pada 7 tempat berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episod terakhir, iaitu proses untuk menanam tersebut. Assalamualaikum.